Assalamualaikum. Okay, hari ni kita nak belajar. Okay, sebelum ni kita dah belajar membagi pembaring garis. Dan cikgu dah bagi video YouTube garis lurus selari. Tapi dalam garis lurus selari ni ada penyelesaian masalah. Yang ni cikgu nak ajar benda ni lah. Yang ada 1, 2, 3, 4. Jadi yang ni kita settle dah. Okay, next cikgu nak ajar yang 2 ni, penyelesaian masalah. Soalannya agak complicated lah. Okay. Okey, sebelum cikgu pergi kepada penyelesaian masalah, cikgu nak explain dululah, nak ulang kaji sikit lah sebelum kita masuk sana. Okey, persamaan garis selari dan garis serenjang. Okey, in case ada yang macam tak berapa faham lagi. Okey, garis selari adalah satu garis. Okey, dia jaraknya sama, arahnya sama. Okey, itu kita panggil garis selari. Maksudnya jarak antara dua garis ni sama. Arah dia pun sama. Maksudnya dia garis selari. Tak kira lah dia dapat kadang bentuk gini ke, jarak dia sama ni. Dia kalau dia ada anak panah ni biasanya selari. So ini garis selari. So kalau garis selari nak M1 dengan M2 ni sama. Maksudnya kecerunan bagi garis M1 dengan M2 ni sama. Sebab apa? Cuba awak tengok cerun dia. Dia punya gambar rajah ni cerun kan. Sama je cerun dia. Kalau benda tu tak selari, contoh ada satu garis selagi. Ni tak selari sebab awak tengok jarak sini dengan sini berbeza kan. So ini tidak selari. Jadi kalau tak selari, M dia berbezalah, kecerunan dia berbezalah. Sebab cuba awak tengok dia punya cerun dia dengan cerun ni tak sama. Cerun tu ibarat kata ni awak nak naik bukit. Awak nak sampai ke puncak atas ni. Tengok dia punya cerun kan tinggi. Ni cerun dia rendah sikit. Jadi M dia tak sama. So kalau ni awak sini, awak nak naik atas sini, nak naik atas ni ke puncak ni. Kalau dia selari, cerun dia sama sahaja. Itu maksud dia. Okay. So maksud di sini M1 akan sama dengan M2. Okay. Kalau serenjang. Okay. Serenjang dia ada dua keadaan. Okay. Garis serenjang dengan pembahagi. Jadi ada dua ayat lah, pembahagi dua sama serenjang. Okay. Biasa dalam soalan disebut lah, nanti kita akan jumpa lah. Pembahagi dua sama serenjang ataupun garis serenjang. Okay, nama lebih kurang je. Okay, sama je serenjang. Sebut sahaja serenjang, dia mesti 90 darjah. Mesti 90 darjah, wajib. Okey, garis tu adalah 90 darjah. Tapi apa beza dua benda ni? Okey, garis serenjang dia gini. Dia antara satu garis, kalau hak ni garis yang A, ni garis B, dia selari. A dengan B selari. So kalau yang ni garis A, ni garis B, dia antara dua garis ni dia mempunyai sudut 90 darjah di sini, 90 darjah. Okey, itu kita panggil garis yang serenjang. Maksudnya ini garis A, garis yang serenjang dengan A adalah garis B. Kadang-kadang dia kata garis yang serenjang dengan A ialah, maksudnya awak tahu dah, awak ada satu garis yang berserenjang dengan A ialah awak tahu dah. Okey, garis serenjang maksudnya gini. Kena tak dapat otak lalu lah dah. Bonok kali. Kena letak lalu lah dalam kepala otak awak. Kalau serenjang maksudnya membentuk 90 darjah. Maksudnya B akan berada di sini. Okey, itu garis serenjang. Okey, membezakan. Tapi kalau pembahagi dua sama serenjang, dia tetap 90 darjah, tapi garis B ni berada di tengah-tengah garis. Okey, contoh cikgu bagi contoh A. Okey, A ke B. Okay, garis AB ada satu garis lagi duduk sini, P ke Q. Okey, ini garis serenjang. Maksudnya PQ adalah berserenjang dengan AB. Betul tak? PQ berserenjang dengan AB. Okey, ini berserenjang sahaja. Tapi andai kata PQ ni berada di tengah-tengah. Okey, sorry, 3, 6. Okey, okey, contoh A, B. Okey, antara A dengan B, ni P dengan Q. Okey, dia serenjang juga.
Tapi PQ, garis PQ ni, okey, garis PQ ni berada di tengah-tengah, betul tengah-tengah antara A dengan B. Itu kita panggil pembahagi dua sama serenjang. Pembahagi dua, okey, bagi dua maksudnya dia duduk tengah-tengah. Kalau dia tersebut garis serenjang sahaja, dia mungkin berada di sebelah kiri. Kemungkinan awak punya PQ ni duduk sini, kemungkinan dia duduk dekat tengah ke, kemungkinan duduk sini. Kemungkinan garis duduk sini. Mana-mana sahaja titik di sepanjang AB. Kalau disebut garis serenjang di sepanjang AB ni, di sepanjang AB ni serenjang belaka, asalkan sudut yang membentuknya adalah 90 darjah. Tapi kalau pembagi dua serenjang ni, dia memang berada di tengah-tengah sahaja. Dia takkan ada berada di kiri kanan antara AB. Faham? Harap faham lah. So kalau garis tu gini, dia bersilang. Okay, dia bersilang. AB bersilang. AB ni PQ. Okey. Dia tak kata pun benda ni adalah serenjang. Jadi tak boleh kita katakan di sini 90 darjah. Tak boleh, salah. Dia kata bersilang. Kalau bersilang lain. Faham? Kena faham ayat serenjang dengan ayat kalau dia sebut serenjang. Pembagi dua sama saja duduk tengah-tengah. Tu beza dia. Jadi kalau gini sama je duduk mana-mana pun, maksudnya M1 ni M2, bila awak darab awak dapat negatif 1. Jadi M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Sama sahaja. Yang membezakan kedudukan garis serenjang itu je. Okey. Jadi cikgu nak ajar awak bagi soalan nombor 6 ni. Okey, sekejap. Sebelum cikgu ajar nombor 6 ni, cikgu nak ulang persamaan garis selari pula. Okey, nak buat persamaan. Okey, persamaan. Okey, ingat persamaan. Okey, persamaan garis selari dan serenjang. Okey, nak buat persamaan ni kita ada dua. Okey, dua cara, iaitu yang pertama dan yang kedua. Dua rumus lah, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Ni yang cikgu dah bagi video tu. Satu lagi Y tolak Y1 sama dengan MX tolak X1. Boleh guna mana-mana persamaan. Kalau dikata cari persamaan garis selari, okey, persamaan garis selari boleh guna mana-mana, tapi dengan syarat kalau awak nak guna yang ni, kalau awak nak guna yang ini, awak kena ada yang pertama, kena ada M, iaitu kecerunan. Yang kedua mesti ada titik. Kalau dikata garis persamaan garis AB, maksudnya titik ni sama. Kalau garis AB awak ada segi PQ. Contohlah dia nak persamaan garis AB, dia nak AB. Jadi titik ni hanya boleh ambil pada AB sahaja. Bukan AB, maksudnya di sepanjang garis AB. Okey, di sepanjang garis ni mana-mana ada titik boleh ambil. Contoh cikgu ada sini titik 21. Okey, boleh gunalah. Sebab dia nak AB. Dia nak AB, persamaan AB, persamaan garis AB. Jadi mana-mana titik pada AB boleh ambil. Tapi kalau ada titik dekat P, contoh dekat P ada 21, sini tak ada. Awak nak AB, awak masuk titik ni, salah lah. Sebab titik ni pada PQ. Okey, titik ni pada PQ. Awak nak AB, kena cari titik yang pada AB atau sepanjang garis AB ni. Okey, titik yang ketiga mesti ada. Tengok persamaan ni lah. Tengok persamaan ni kena ada apa. Kalau tengok persamaan ni, kita ada YX, maksudnya titik. Kalau M mesti ada kecerunan, C mesti ada pintasan Y. Okey, dalam video tu dia dah ajar dah macam mana nak cari pintasan Y. Betul tak? Pintasan Y. Okey, C tu ada pintasan Y. So macam cari pintasan Y, kena masukkan titik. Okey, yang ni untuk bagi soalan ini, kalau persamaan ini awak nampak Y1 X1. Okey, yang pertama perlu ada hotning. Dia lain sikit. Kalau hotning tak perlu apa-apa. Yang pertama perlu ada M, iaitu kecerunan. Okey. Yang kedua perlu ada, awak tengok yang ada Y1 X1, perlu ada titik.
Okey, titik ni kita akan masuk pada Y1 dengan X1. Yang Y dengan X ni tak ada guna apa-apa. Tak payah guna. Maksudnya abaikan je. Andaikan dia tetap di situ. So kalau dua persamaan ni, 3 benda lah yang awak kena tahu. Maksudnya awak nak guna ni boleh, awak nak guna yang ni pun boleh, tak ada masalah. Tapi berdasarkan soalan, kadang-kadang soalan tu soalan tu sesuai guna ini, kadang-kadang sesuai guna ini. Jadi awak kena tahu dua-dua. Sebut saja persamaan garis lurus, terus lekat dalam kepala otak awak tu Y sama dengan MX tambah C, dan juga Y tolak Y1 sama dengan MX tolak X1. Okey, lekat lalu dalam kepala otak awak benda tu. Okey, dua benda ni wajib. Sebut saja persamaan, cari persamaan garis lurus, ingat lalu. Ini rumus dia. Okey. Jadi okey, itu sahaja. So cikgu bincangkan nombor 6 sekejap. Kita buat nombor 6 dah ingat nak add gambar lah pula. Okey, nombor 6. Okey, hari ni cikgu nak bincang nombor 6, 7, 8 sahaja dulu. 6, 7, 8 Next class baru ni. Soalan ni agak mencabar lah sebenarnya, sebab dia latihan intensif. Okey, latihan intensif ni agak mencabar sebenarnya, tapi tak apalah, cikgu ajar dulu. Agak mencabar tapi sebab soalan macam ni lah dia akan keluar exam KK. Bentuk gini lah, jadi awak kena master. So kena kuasai benda ni. Jadi cikgu terang hari ni 6, 7, 8 dulu. InsyaAllah cubalah, kalau dang kita terang sampai habis. Okey, nombor 6. Dalam rajah di sebelah OC berserenjang. Kita tengok dalam rajah di sebelah OC berserenjang dari asalan O ke garis lurus AB. Okey, disebut. Dia kata OC berserenjang. Okey, OC berserenjang. Dia tak akan membahagi dua sama serenjang. Maksudnya bukan berada di tengah-tengah lah. Okey, kalau awak nampak saja berserenjang, awak tahu dah. Ingat lalu dah dalam kepala otak awak tu, lekat lalu dalam kepala otak awak tu adalah M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Jadi dengan keadaan titik ialah A ialah 0,5 dan titik B ialah 10,0. Okey, cari persamaan garis lurus AB dan OC. Okey, AB dan OC. Maksudnya AB, sebut sahaja persamaan garis lurus. Okey, dua cikgu khabar tadi Kang. Y sama dengan MX tambah C. Okey, satu lagi Y tolak Y1 sama dengan X tolak X1. Cikgu lebih suka guna yang bawah ni. Tak tahulah sebab apa. Okey, cikgu lebih suka guna yang tu. Tapi nak guna ini pun tak ada masalah. Jawapan tetap sama. Okey, cikgu buktikan Okey, so cuba awak tengok. Cikgu bodohkan tadi. Kalau dalam ni dia kena ada, kalau nak guna yang pertama, yang mula-mula ni, awak perlu ada M, perlu ada titik, perlu ada C. Dua ni bergantung. So kalau ada C dah, tak perlu dah titik. Tak juga, kena masuk juga. Yelah, kalau dah ada dah C, tak perlu titik. Okey, sebab kalau tak ada C, kita perlukan titik. Okey, kalau C ni tak ada, kita perlukan titik untuk cari C. Okey, so yang ni perlu ada M, perlu ada titik. Okey, cikgu nak guna yang ni. Okey, so Y tolak, dia kata dia perlu ada M dengan titik. Okey, sekarang ni dia nak cari AB. Okey, persamaan garis lurus AB. A ke B. Okey, cari kecerunan. Cari M dulu. So M ialah macam awak belajar bab hukum linear, Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, Y2 mana-mana sahaja awak nak ambil Y2. Cikgu ambil inilah Y2. So kalau ini Y2, ini akan jadi X2. Ini Y1 X1. Jadi Y2 tolak Y1, 5 tolak 0. Jadi 5 tolak 0 per X2 0 tolak 10. Kena ikut turutan mesti ikut turutan. Kalau hot ning tolak hot ning, mesti X pun tolak ni. Jangan awak kita balik pula hot ning tolak ni, jangan. Jangan salah. So kira lah awak dapat 5 per negatif 10. Pemudahkan awak akan dapat negatif 1 per 2. Okey, kecerunan bagi AB adalah negatif 1 per 2. Okey, so titik. Kalau AB tadi M ada dah. Sekarang ni titik A dengan B.
Ada 2 titik. Nak buat yang mana cikgu? Mana-mana satu. Boleh belaka. Nak ambil A ke nak ambil B ke boleh belaka. Jadi awak tengok So tengok dalam rumus. Y tolak. Okay, cikgu ambil titik B. Okay, ambil titik B iaitu 10, 0. Jadi, so rumus dia Y tolak Y1. So ini akan jadi Y lah. Y tolak Y1 maksudnya 0 sama dengan M dia negatif 1 per 2 X. X tolak X1. X 10. Okey, pemudahkan Y tolak 0 Y. So negatif 1 per 2 X tambah 5. Dah siap. Okey. Nak guna yang hak ni pun boleh. Okey, cikgu tunjuk cara tu pula. So Y sama dengan MX tambah C. Okey, M dia proses untuk cari M dia sama je. Gini je, sama je. So sekarang ni awak kena cari C. Okey, titik pada AB. Okey, boleh pilih mana-mana juga. Okey, titik pada AB. Okey, pada AB ni titik ada, boleh hak ni, boleh pilih hak ni. Okey, cikgu pilih hak ni, 05. Okey, jadi titik A 05 mana-mana saja antara AB. Asalkan pada garis AB, pada garis ni saja boleh pilih. Okey. Jangan pilih hak lain pula. Sebabkan dia nak AB kan, persamaan AB, so kena guna AB je lah. So sekarang ni kita proses untuk cari nak cari C. So nak cari C, masukkan ni Y 5, M dia negatif 1 per 2, X dia 0, X dia 0 tambahkan dengan C. Okey, so 5 sama dengan ni dah 0, 0, so C 5. Okey, C dapat dah. So M dapat dah, boleh masuk mula dalam persamaan tadi. So Y sama dengan M dia negatif 1 per 2 X, C dia 5 tambah 5. Okey, Y. Okey, Y tulis saja Y. M dia negatif 1 per 2 X tambah C, C dia 5. Oh, sebenarnya tak payah cari pun tak apa C, sebab ni lupa tak ingat. Pada garis awak ni, C kan pitasan Y. Pitasan Y kan ni, ni dapat dah 5. Tak payah cari pun tak apa, dah ambil saja. Kalau cari pun tak ada masalah. Cari tu mengesahkan lagi. Okey, nampak sama kan? Okey. So ini adalah nak cari AB. Kemudian OC pula. Okey, dia kata OC. Okey, dia cover dah tadi. OC adalah berserenjang. So kalau berserenjang, okey. Ni dah Okey, ni dah tepi ni dah. Cikgu tak tepi ni sikit hak A tadi. Kemudian cikgu nak ajar awak yang garis lurus OC. Okey, OC. Persamaan garis lurus OC. Okey. OC tu berserenjang. Okey, jadinya rumus dia Y sama dengan nak guna Y sama MX tambah C pun tak apa. Y MX tambah C. Nak guna Y tolak Y1, MX tolak MX tolak MX tolak X1. Boleh belaka, cikgu nak guna hot ni lah pula. Okey, persamaan garis lurus. Okey, kena ada apa? Kena ada M, kena ada C, kena ada titik. Ingat So M dia awak tak boleh ambil hot sebelah tadi awak tak boleh ambil M ni. Awak tak boleh ambil M ni sebab ni M bagi M ni adalah bagi garis AB tadi. AB sekarang ni awak garis OC. Okey, garis OC. Okey, so garis OC dia tak bagi apa-apa titik, tapi bagi maklumat berserenjang. So berserenjang guna rumus M1 darab M2 sama dengan negatif 1 lah. So M1 tu negatif 1 per 2. Kalau cikgu guna tips yang dalam video tu, cikgu rasa dia ada bagi tahu kan. Tips dia, kalau M1 tu negatif 1 per 2, M2 tu 2. Dia terbalikkan sahaja. Dia terbalikkan negatif, maksudnya 2 naik atas, 1 turun bawah, 2 negatif akan jadi positif. So M2 adalah 2. So sini so M dia 2. Okey, C pula boleh guna. Okey, C dulu, titik dulu. Titik kena ada. Okey, M1 yang pertama, titik yang kedua, C yang ketiga sepatutnya. Kalau dah ada titik. Sekarang ni pada CO ni ada titik ke? Dah tak ada titik, macam mana nak cari C? Tapi tak ada titik kan? Awak tak boleh ambil titik ni untuk cari C. Tak boleh sebab ni AB. Ni sekarang ni kita nak CO.
Tapi C tu maksudnya pintasan Y. Tengok tak persamaan ni lalu pada asalan ni kan, lalu pada titik kosong kan. So jadi C adalah kosong. C adalah kosong. Jadi titik tak perlulah sebab kita ada C dah. Jadi masuk saja nilai Y. So Y sama dengan, so rumus Y sama dengan M awak tadi 2, X tu X lah. Okey, tambah C iaitu kosong. Okey, tak perlu tulis. Ini sahaja. Okey, contohlah cikgu nak guna rumus ni. Guna rumus ni. Rumus ni dia perlu apa? Dia perlu M, dia perlu titik kan. Tapi titik tak ada. So M ada, titik tak ada. Jadi tak sesuai kita guna rumus ni. Kita guna rumus ini. Kita guna persamaan ini. Faham tak? Faham ke? Kena guna persamaan ini. Okay. OC. Siap. Ini persamaan OC. Tulislah. Jangan biar gini. Persamaan OC. Tulis ni persamaan AB. Okey. B pula. Okey, B pula cikgu padam Okey. Kita kecilkan dulu hak ni. Allah. Kita kecil sini biar nampak supaya boleh buat hak yang B tu. Okey. Okay, sekarang ni cikgu nak buat yang B. Koordinat C dan jarak O, koordinat B, koordinat C dan jarak OC. Okay. So B tadi koordinat C. Okay, C ni koordinat macam mana nak cari? Okay, awak nampak, ingat satu tips. Awak nampak sahaja dua garis yang bersilang. Okay, dua garis yang bersilang, dua garis yang bertembung. Tengah ni kalau nak cari nilai dia tak ada cara lain, persamaan serentak. Okay. Macam mana dah dia tembung pun, ni nak cari tengah ni, nak cari dia mesti persamaan serentak. Macam mana nak cari persamaan serentak dia? So gunalah persamaan AB, persamaan OC tadi. So persamaan AB tadi adalah Y sama dengan negatif 1/2X tambah 5 sama serentak. Bodoh je lah. Satu lagi Y sama dengan 2X. Kena cari persamaan serentak antara dua ni. Sistem persamaan bab 3 sistem persamaan ni bab yang form 2 ni. Sistem persamaan tu dia advance dah. Okey. Okay, nampak saja dia bersilang, dia tembung saja nak cari titik tembung ni persamaan serentak. Ingat gitu. Jadi macam mana nak buat ni cikgu? Persamaan serentak ada ingat. Jeng ada ingat. Jadi awak nampak dia kata Y sama dengan 1/2X. Y sama dengan 2X. Dia cover 2X. Jadi masuk sini. Masuk sini sebab cuba awak tengok. Y sama dengan ni. Y juga sama dengan 2X. Jadi awak boleh samakanlah di sini. So 2X sama dengan negatif 1/2X tambah dengan 5. Nampak tak? Dia cover hak ni pun Y. Hak ni pun Y. Jadi samakanlah sebab dia dua-dua Y kan. So awak alih lah. Hak ni alih sini. So 2X tambah 1/2X sama dengan 5. Kira dapat berapa ni? 2 tambah 1/2. 2 tambah 1/2 dapat apa? Kalkulator lah, senang. 2 tambah 1/2. 5/2. Tak ada bateri dah. 5/2. So 5/2 X sama dengan 5. So nak cari X, alih 2 ni dulu. Alih selesai alih 2. Kalau pecahan, alih bawah dulu. So awak akan dapat 10. 5. So X alih 5 jadi bahagi 10 bagi 5 dapat 2. So X 2. Okey. Dok si agi dia nak koordinat XY. Koordinat mesti XY. Ni X 2. So Y Y nak cari Y, masuk sahaja X ni di mana-mana antara dua benda ni. Antara dua persamaan ni masuk nilai X. Hak mana senang, hak bawah ni lebih senang sebab dia tak ada tambah-tambah. So Y sama dengan 2X kan. So Y sama dengan X ni kita gantikan dengan 2 sebab kita dapat 2 tadi kan. So 2. So Y sama dengan 4. Jangan tinggal gini, dia nak koordinat. Okey, mesti buat dalam bentuk macam ni. So 2, 4. Koordinat apa tadi? Koordinat C. So tulis koordinat C 2, 4. Okey, macam tu. So siap lah.
Koordinat C 24. Dan dan jarak OC. Okey, jarak OC, jarak. Okey, ingat kalau jarak wajib ada apa? Kalau jarak wajib ada 2 titik. Rumus jarak, ingat jarak rumus dia adalah Y2 tolak Y1 kuasa 2 tambah X2 tolak X1 kuasa 2. Maksudnya dia nak jarak OC. Maksudnya awak kena ada 2 titik. Titik O dan titik C wajib ada. So titik C awak dah ada dah 2, 4. Okey, 2, 4. Dah titik O apa dia? Nampak tak titik O ni duduk di asalan. Maksudnya dia duduk dekat persilangan tu. Maksudnya kosong-kosong dah kan. So kosong. So masuk dalam rumus jarak tadi ni. Masuk dalam rumus ni. So yang mana Y2? Okey, cikgu nak jadikan ni Y2, ni Y1. Boleh pilih asalkan dia mesti tally lah. So tulis jarak OC sama dengan punca kuasa. Okey, Y2 4 tolak 0 kuasa 2 tambah 2 tolak 0 kuasa 2. Mu jangan tekan kalkulator direct, okey? Kalkulator awak tu duk berapa cikgu? Kalkulator awak tu yang hot lama. Jangan tekan direct gini. Kurungan 4 tolak 0. Kalau kalkulator macam cikgu ni tak apa, dia boleh kira sekaligus. Tapi awak tu 570 biasa tu tak boleh. Kena kira sesa. Ni ada markah So 4 tolak 0 4 kuasa 2. Boleh gini boleh. 4 tolak 0 mesti kurungan. 4 tolak 0 4 kuasa 2 16 tambah 2 tolak 0 2 kuasa 2 4. Jadi 16 tambah 4 20. Baru tekan kalkulator. Dalam ni mesti ada satu single saja. Kalau ada 2 gini tekan kalkulator dah salah lah. Kena tekan sampai last kali baru boleh. So punca kuasa 20 berapa? 4.472. Ambil 4 angka bererti 1 2 3 4. Okey, siap. Okey, baru nombor 6 ni. Okey, nombor 7. Darjah di sebelah menunjukkan sebuah segi 4 selari ABCD. Okey. Segi 4 selari ABCD. Okey. Kalau sebut sahaja segi 4 selari, mesti kena ingat dia punya properties. Okey, propertiesnya adalah ciri-ciri. Okey, segi 4 selari ciri-cirinya adalah awak tengok sini. Dia punya ada anak panah 2 ni kan. Bermaksud DC dan juga AB adalah selari. Tulis sini. DC selari dengan AB. Maksudnya MDC sama dengan MAB. Kecerunan DC sama. Ini yang pertama. Okey. Yang kedua, anak panah ni dengan anak panah ni selari. Maksudnya MBC yang kedua diselarikan. Maksudnya MBC sama dengan MAD. Sebab dia selari, rumus dia punya MD samalah. Okey. Titik A dan D ialah masing-masing. Okey. Persamaan bagi garis lurus DC ialah dia cover dah DC benda. Jadi kalau dibagi saja persamaan garis lurus tu, okey, DC ialah 3Y sama dengan, okey, awak ubah lalu dalam 3Y tolak X sama dengan 15. Awak ubah kepada persamaan garis lurus yang biasa. Ubah kepada sini. YMX tambah C. Pastikan Y duduk berseorangan lah. So 3Y sama dengan 15. Alih ke sana, tambahkan dengan X. So Y sama dengan 3 sana jadi 15 tambah X per dengan 3 per dengan 3. Setiap satu mesti dah bahagikan dengan 3. Okey, kemudian susun ikut macam ni. Y, M, X tambah C. Jadi Y sama dengan X dulu kan. X per 3 tambah 15 per 3 ni boleh pemudahkan, awak akan dapat 5. So tambah dengan 5. Jadi sini awak boleh baca dah kan. Ni ni topik hukum linear ni. Dia berkaitan Jadi kat sini awak tahu dah sini ni 1. Jadi MDC adalah 1 per 3. C adalah 5. C adalah 5. Ni C. Okay, dia kena mesti buat dalam bentuk ini. Jadi MDC 1 per 3 maksudnya sama juga dengan
MAB. MDC sama dengan MAB. Maksudnya MAB pun 1/3. Okey, ni baru kita keluarkan maklumat. Okey, kita kita ni maklumat dia dulu. Kita counter maklumat dia dulu. DE ialah, okey, next sampai sini. DE ialah pembahagi dua sama serenjang bagi AB. Okey, keluar dah pembahagi dua sama serenjang. Awak tengok dia khabar DE, okey. DE pembahagi dua sama serenjang AB. Okey, cikgu lukis. Cikgu lukis ni dia dah bentuk sengit, cikgu lukis dalam bentuk lurus. Nak suruh nampak sikit. Okey, lurus dalam bentuk lurus gini. Dalam bentuk nampak. Gini. Okey. Dan juga ni. Okey. So dia kata sini A iaitu 1 2. Ni B iaitu tak tahu. Tak tahu. XY tapi dia cover DE ni. DE ni pembagi dua sama serenjang. Bermaksud pembagi dua sama serenjang ni. Ni dia punya key ni. Pembagi dua sama serenjang bagi AB. Maksudnya berada di tengah-tengah ni. Ni duduk tengah ni. AB dengan ni duduk tengah. Okey. Cari persamaan AB dan DE. Cari persamaan AB dan juga DE. Maksudnya cari AB dululah. Okey. AB persamaan AB. Okey, jadi Y sama dengan MX tambah C. Okey. Cikgu boleh guna belaka. Cikgu nak guna ni lah. Y tolak Y1 sama dengan MX tolak X1. Kalau hak ni kena ada apa? Kalau hak ni kena ada M, kena ada titik dan juga kena ada C. Ingat kena ada M, kena ada titik. Okey, kena ada C. So kalau M ada titik baru ada C. Kalau ada C dah tak ada titik. Ni salah satu lah. So yang ni kena ada M dan juga titik. Okey. Dia nak persamaan AB. Okey. Persamaan AB. Persamaan AB ni. AB ni. AB. Okey. Titik. Cikgu nak guna yang kedua. Titik dah ada. Sebab titik A dia bagi 1 dan 1 2. M dia bagi tak berapa? Okey. M tadi kita guna MDC tadi. Ni M ada dah. MAB ada dah 1/3. So ada dah M 1/3. So gunalah rumus ni. Boleh guna belakang mana-mana atas bawah pun. Cikgu nak guna ni. So Y tolak Y1 ni maksudnya titik ni Y. So 2 sama dengan M dia 1/3. Okey. 1/3 X tolak 1. Kiralah 1/3 X tolak 1/3 ni kembang. Alih ke sana. So Y sama dengan 1/3 X tolak 1/3 tambah dengan 2. So Y 1/3 X. Okey, tekan kalkulator tekan kalkulator, tekan molek. Jangan tekan 1/3 tambah 2. Tak boleh, negatif ni mesti ambil. Negatif 1/3. Allah. Negatif 1/3 tambah dengan 2. So 5/3. Positif lah tu. Positif 5/3. Okey, biasanya persamaan dia tak boleh ada pecahan-pecahan macam ni. Jadi sebabkan dia 3 dah sama, so awak kena darab dengan 3 lah. Darab 3 belaka. Supaya kita boleh hapuskan pecahan ni. So awak akan dapat 3 darab Y. So 3Y sama dengan ni darab 3 darab 3. Darab 3 darab 3. Ni pun darab dengan 3. So dapat 3Y. Kalau ni darab 3 habis dah. So X tambah ni darab 3 habis dah. So dapat 5. So inilah jawapan dia. Okey, nak buat gini pun boleh. Nak jadikan kosong pun boleh. Tolak X tolak 5 sama dengan kosong pun boleh. Nak tinggal gini pun tak ada masalah. Okey, tapi lebih tepatnya kita buat ni lah. Sorry. Yelah. Okey. 3Y tolak
Ataupun nak buat gini apa? 3Y tolak X sama dengan 5. Boleh belaka, diterima, semua diterima. Okey. Ni pun diterima. Okey, tapi sebaiknya buangkan pecahan ni. Tiga-tiga ni diterima tiga-tiga diterima. Pecahan kalau buat gini dia dah habis. Tinggal sampai sini dah habis. Dia mesti buat sesuatu lah dengan pecahan tu, buat sesuatu, hilangkan pecahan. So boleh jawapan tiga-tiga ni sahaja. Okey, ni jawapan bagi AB. Okey, AB. Sekarang DE pula. Okey, kita nak cari DE. Kita check sikit. You kecek dengan ni lagi. Oh, tak boleh. Okey. Siap dah ni. Okey, kita buat soalan apa ni? DE pula. Okey, DE. Okey, soalan A. DE tadi dia kata serenjang. Serenjang. Maksudnya AB tadi awak dapat dah M dia 1/3. So DE M dia berapa? Negatif 3, betul tak? Kira lah M1 darab M2 sama dengan negatif 1. M1 1/3 darab M2 sama dengan negatif 1. So M2 sama dengan balik ke sana akan dapat negatif 3. Tak kira pun tak apa, ni pun tak apa. Okey. Kemudian okey, tak tepi ni. Kemudian cari. Okey, carilah persamaan DE ni. Persamaan DE dia nak guna yang mana tadi? Nak guna persamaan yang satu ni ke? Ataupun nak guna persamaan yang kedua ni? Kena ada DE, mana-mana saja boleh. So, kita nak guna persamaan yang kedua tadi. Dia mesti ada titik, ada dah. DE ni tengok DE ada titik dia. M pun dah ada. So, boleh guna saja persamaan tadi. So, Y tolak Y1 sama dengan M. X tolak X1. So, koordinatnya adalah 3, 6. So, Y tolak 6 sama dengan negatif 3. X tolak 3. Kembangkanlah. So, Y tolak 6 sama negatif 3X tambah 9. Y sama dengan negatif 3X. Bagi sana tambah 15. Okey, kalau gini beres. Nak buat gini pun tak apa. Sebab ni tak ada pecahan So, biarkan je lah. Boleh belaka lah. Okey, dapat soalan A. Soalan B, koordinat E dan B. Okey, koordinat E dan B. Okey, koordinat E dan B. Cikgu padang semua tak boleh padang semua kot. Okey, tak apalah. Koordinat koordinat E dan B. Tengok dia kata koordinat E dan B. Tengok E dan B. Okey, dia sebut E dulu. So cari E dululah. Kalau boleh cari B pun tak apa. Awak tengok koordinat E dan B. Macam mana nak cari? Macam cikgu lukis tadi. Cuba tengok mula yang cikgu lukis tadi. Ni cikgu lukis dah bentuk gini lah. Biar nampak sikit tak. Okey, koordinat E dan B tadi. E tu duduk mana? E duduk sini kan? E ni hak tengah-tengah ni lah. Ni E. E nak cari koordinat E. Okey, cikgu khabar dah kan? Sebut sahaja nak cari benda-benda yang bersilang. Okey, nak cari yang benda bersilang. Ni kan persamaan DE, ni persamaan AB. Nak cari silang sini kena buat persamaan serentak. Jadi, persamaan AB. Okey, persamaan AB tadi apa? Persamaan AB ialah yang awak dapat tadi. Mana persamaan AB? Ni kan 3Y tolak X sama dengan 5. Persamaan DE tadi, dapat berapa DE tadi? Y tambah 3X sama dengan 15. Y tambah 3X sama dengan 15. Okey, 3. Okey, dapat gini. So, buatlah persamaan serentak. Okay, persamaan serentak boleh buat macam mana pun. Tak kisah nak buat ganda pun. So, persamaan serentak dia macam nak buat? Kalau ingat balik lah. Kalau dulu. Ni benda cikgu pernah tanya awak masa mula-mula bab dulu. Okay, mula-mula sekali nak buat persamaan serentak, dia mesti samakan perkali dulu. Bersama perkali. Maksudnya ni Y.
ini Y. Okey, ini X, ini X. Okey, salah satu antara Y dengan X, salah satu antara dua ni salah satu mesti sama. Nombor dia mesti sama. Awak tengok sini, ni nombor dia, Y ni nombor dia 3. Y ni nombor dia 1. Sama tak? Tak sama. Okey. Y yang X ni depan dia adalah negatif 1. X depan dia adalah 3. Negatif 1 dengan 3 tak sama. Jadi kita kena samakan. Tak sama. Kita kena samakan. Yang mana nak sama? Sama ada Y ataupun X. Mana-mana sahaja. So cikgu nak pilih Y untuk samakan. Sekarang ni Y ni 1. Nak jadikan dia 3 mesti darab dengan 3 lah. Okey, nak jadikan dia sama. Kita kena buat dia sama dulu. Okey, kemudian darab dengan 3. Ni step. So, hak ni kena tulis balik. 3Y tolak 1X sama dengan 5. Yang ni mesti darab. 3 darab 1X. So, 3Y. 3 darab 3X. Mesti darab belaka lah. Jangan darab Y saja. Sama dengan 15 darab 3. 15 darab 3. 15, 45. Okey, sampai situ. First, mesti samakan pekali. Ni lah kita panggil pekali. Ni pekali ni. Ni pekali ni. Pekali bagi Y. Pekali bagi X. Mesti samakan pekali. Pekali yang mana X ataupun Y. Boleh pilih mana-mana satu. Kemudian, yang kedua, buat operasi. Operasi ni ada dua je. Tambah ke tolak. Gitu je. Cikgu ajar benda lain dah ni. Tambah ke tolak. Supaya kita akan dapat dia kosong. Supaya kita dapat hapuskan dia. Kita nak samakan pekali. Kita nak samakan pekali ni sebab kita nak hapuskan dia. Tu tujuan dia. So, bila dah sama, kita nak hapuskan dia dengan tambah ke tolak. Contoh kalau kita buat tambah. So, 3Y tambah 3 dapat 6Y. Tak terhapus Y tu. Kita nak jadikan dia kosong. So, nak jadikan dia kosong mesti tolak. Jadi, 3Y tolak 3Y dapat kosong. Okey, kosong tak ada lah. Tak tulis lah kosong. Tak tulis pun tak apa. Okey, sekarang ni X pula. X ni awak ada negatif 1 dengan positif 9. Okey, kena tekan kalkulator. Macam mana? Negatif 1 tolak positif 9. Tekan gitu kalkulator awak. Awak akan dapat nanti negatif 10. Negatif 10. Ada setengah orang dia tak ingat nak apa ni? Nak tok negatif 1. Tak honing. Tengok molek. Negatif 1. Tekan kalkulator. Aja tekan kalkulator pula dah. Negatif 1 tolak. Okey, positif 9. Tekan dia sebutir-sebutir. Dapat negatif 10. So, ni 5 tolak 45. Akan dapat negatif 40. So, X akan dapat 4. Alih lah ni. X akan dapat 4. Okey. Tu baru X. Okey, sekarang ni kita nak Y. Okey, dia nak Y. Dia nak Y pula. Gantikanlah dalam mana-mana persamaan tadi. Persamaan mana? 4 ni nak ganti mana? Boleh belaka di mana-mana. Hak ni ke? Hak ni ke? Hak ni ke? Hak ni ke? Boleh belaka. Cikgu nak ambil hak mudah. Cikgu nak ambil mudah. Hak ni lah hak mudahnya. Jadi, cikgu gantikan. So, asal dia 3Y tolak 1X tu kita gantikan dengan 4 sama dengan 5. So, 3Y sama dengan dia warna merah. Okey, 3Y sama dengan ni. Pergi sana akan dapat 1 darab 4 di 9. Allah. 9. So, Y sama dengan 3. So, koordinat awak, koordinat apa ni? E kan? Koordinat E ialah X4, Y3. Gitu. Okey. Jadi, koordinat ni dan B, kemudian disuruh cari B pula. Okey, disuruh cari B pula. Okey, B. Okey, E awak dah ada dah. Okey, cikgu lukis sini Cikgu lukis garis saja. Garis ni gini. Okey, ni A, ini B. Okey. A awak adalah 1, 2. B awak ialah tak tahu XY. Awak ada tengah-tengah 4, 3. Awak ada tengah-tengah. Jadi nak buat mana? Sama je lah. Kalau tengah-tengah guna rumus tengah-tengah lalu. Apa rumus tengah-tengah dia? Okey, hak tengah ni mesti tak sebelah kiri. Okey. Samakan dengan rumus tengah ni, ingat ke dok mula-mula cikgu kabar dah.
Dia mesti bahagi. Sama je. Tapi ni tengah-tengah. Yang membezakan MN hak sebelum ni kita buat tu, hak ni duduk tengah-tengah, hak tu bukan tengah-tengah. Jadi X mesti tambah dengan X. Ni XY. X mesti tambah dengan X. So 1 tambah X bahagikan dengan 2. Sebab dia tengah-tengah, kita kena bagi 2. Okay. Y tambah Y. So 2 tambah Y bahagi dengan 2. Tambah lain yang itu dia darat. Dia darat dah tambah. Okay. Lepas tu bandingkanlah. X bandingkan X. Okay. Y bandingkan dengan Y. Kalau bandingkan maksudnya samakan dia. So hak ni cikgu tulis 1 tambah X per 2 sama dengan 4. 2 tambah Y. Okay, 2 tambah Y per 2 sama dengan 3. Okay, ni dah kat sini. So akan dapat 1 tambah X dapat 8. So X sama dengan 1 pergi sana akan dapat 7. So 2 tambah Y sama dengan, ni gisan dapat 6. Y sama dengan gisan dia akan dapat 4. So dapatlah koordinat B 7, 4. Jangan tulis 4, 7 pula. Salah. Kalau 4, 7 ni X 4, 7 Y salah. Tulis molek. 7, 4. Dia mesti X dulu depan, Y di belakang. Okey. Dah. Okey. Tambahan. Okey. Tambahan. Andai kata awak ada persamaan X per 2 tambah Y per 3 sama dengan 1. Okey, nampak saja pecahan gini per 2 per 3 sama dengan 1. Automatik. Dia tapi dengan syarat dia, di syarat dia gini je. Dia mesti syarat depan ni 1, bawah ni 2. Okey, bawah ni 3. Bukan, bawah ni 2, bawah ni 3. Maksudnya ni 1, bawah ni apa ni? Dia punya ni 2 ni 3. Okey, ada 2 contoh lah. Kalau tak nampak je. 2x per 3 tambah x per 6 sama dengan 1. Okey. So, nampak persamaan gini, awak boleh tahu pintasan Y lalu. Tapi dengan syarat dia mesti bentuk gini sahaja. Bentuk gini. Sorry, ni Y. Dia bentuk dalam bentuk X, Y dan di kanan dia wajib 1 wajib 1. Kalau nombor lain tidak boleh. So automatiknya ini adalah ni X kan. So pintasan X ialah 2. Pintasan Y nya adalah 3. So kalau gini pintasan X nya ialah, dia terbalik 3 per 2. Pintasan Y nya ialah 6. Okey, 6 per 1, 6. Okey, pintasan Y nya 6. So kalau nak cari kecerunan, okey, ingat kecerunan dia banyak sebenarnya nak cari kecerunan ni. Okey, nak guna cerunan maksudnya M. So Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 boleh. Nak cari kecerunan guna negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X pun boleh. Satu lagi jarak mencancang, maksudnya jarak mencancang. Okey, jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Maksudnya Y duduk atas lah. Dia mesti Y semut atas Y. Ni Y, ni Y, ni Y. Okay. Jadi kalau awak ada pintasan macam ni, contoh dia kata cari kecerunan. Cari kecerunan yang ni. Cari kecerunan ni. So cara ringkasnya adalah, awak nampak dah ni pintasan X nya 2, pintasan Y nya 3. So boleh guna rumus ini untuk cari kecerunan. So M ialah negatif pintasan Y nya ialah 3. Per pintasan X ni 2. So M nya ialah negatif 3 per 2. Okey, betul. Kalau cara lain, contoh awak tak ingat cara ni, awak boleh kembangkanlah X per 2 tambah Y per 3 sama dengan 1. So awak boleh darat silang. Okey, boleh darat silang. Boleh cuba dengan darat silang lah. So gini. So kalau darat silang, awak ingat doa 3 darat X, 3X tambah 2 darat Y, 2Y mesti per. Kalau darat silang dia mesti per dengan 6 sama dengan 1. So 6 bawa pergi sana. So 3X tambah 2Y sama dengan 6. So dia mesti pastikan Y tu duduk seorang, baru kita dapat M dia. So 2Y sama dengan 6 tolak 3X. So Y sama dengan 6 bahagi 2 tolak 3 per 2 X. Okey, so Y sama dengan, susun balik, negatif 3 per 2 X, 6 bahagi 2, 3. So tambahkan dengan 3. So awak akan dapat M negatif 3 per 2. Sama je. Okey, sama je. Kalau awak tak ingatlah tips ni, awak boleh kembangkan.
Okey, tapi kalau ingat, confirm awak tahu lalu lah pintasan X, ni bonus pintasan X 2, pintasan Y 3. Guna rumus negatif, mesti ada negatif negatif pintasan X bahagi negatif pintasan Y. So kalau ni M dia adalah negatif pintasan X, pintasan Y 6 bahagi pintasan Y 3/2. Nak kirakan lagi ni. Kalau payah sangat tekan je kalkulator. Tekan kalkulator. Kalau cikgu suka tekan kalkulator je. 6 bahagi, okey, bahagi 3/2. Apa? 4. So M dia 4. M dia 4. Negatif tinggal. Okey, negatif 4. Okey. Faham tak ni? Negatif kurungan 6 bahagi 3/2. Okey. Awak dapat negatif 4. CMB negatif 4. Dapat lalu jawapan dia. Okey. Okey, nombor 8. Tak, nanti lah. Itu saja. Nanti cikgu bagi kerja. Okey, Assalamualaikum.